Oke, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini kita akan saya akan menerangkan tentang subjek subjek untuk apa? Sains ni ya. Memandangkan ni untuk pertemuan pertama kali kita. Kita akan sentuh tentang bab pertama. Sebelum tu saya nak kenal dulu student-student saya. Yang sebelah saya ni nama siapa? Boleh perkenalkan diri? Saya Muhammad Irfan Mahmud, berusia 15 tahun. Asal mana Ipan? Asal JB itu. Oh, asal JB. Baik, baik, baik. Yang pakai kopiah ni, nampak alim. Nama siapa? Okay, nama saya Muhammad S. Zaidan. Saya berasal daripada Kelantan. Ni yang perempuan ni. Tak dengar lah, tak dengar, tak dengar. Saya berasal dari Oh, tak ada. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Boleh tulis di ruangan chat lah kalau macam tu. Boleh nampak ke slide saya? Boleh doktor, boleh cikgu. Okey, sangat baik Hello? Tak dengar tadi. Okey, saya ulang semula Sistem saraf manusia ni merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi selain penglihatan, pemikiran dan pergerakan badan. Sistem saraf manusia juga mengawal dan menyelaraskan fungsi organ
dalam badan dan mengekalkan keseimbangan persekitaran melalui suatu proses. Okey, seperti yang kita lihat dalam gambar ni yang saya bagi ni, dia terdapat dua sistem saraf, iaitu sistem saraf pusat iaitu dari otak dan saraf tunjang, dan sistem saraf periferi yang merupakan gabungan daripada saraf kranium dan saraf spina. Boleh saya minta untuk Irfan baca mengenai sistem saraf periferi? Okey, sistem saraf periferi terdiri daripada 12 pasang saraf kranium yang menghubungkan otak dengan organ deria dan organ dalaman. 21 pasang saraf spina yang menghubungkan saraf tunjang dan otot ranca. Itu saja Encik Guru. Okey, terima kasih. Macam ni lah, untuk yang asas punya sistem saraf, dia terdiri daripada dua lah. Salah satunya ialah sistem saraf pusat, lepas tu sistem saraf periferi. Ni untuk yang asas lah dalam sistem saraf. Okey, lepas tu kita akan pergi next slide. Okey, untuk fungsi sistem saraf manusia. Fungsi sistem saraf manusia ni sebenarnya banyak, tapi antara yang saya boleh dapat, yang saya boleh kongsi lah, yang apa, orang kata paling asas lah untuk orang tahu. Yang first ialah mengesan rangsangan. Yang kedua, menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Yang ketiga, mentafsir impuls. Dan yang terakhir, menghasilkan gerak balas yang sesuai seperti gambar di bawah. Contoh saya bagi ni. Contoh kalau lidah. Lidah salah satu deria rasa dia adalah untuk merasa. Contoh-contoh gerak balas yang sesuai, contoh kalau dia makan gula-gula dia akan rasa manis. Kalau dia makan limau ataupun benda-benda yang seperti cuka macam tu dia akan rasa masam. Macam itulah. Kalau mata ni untuk melihat, kulit untuk menyentuh, hidung untuk menghidu dan telinga untuk mendengar. Itu salah satu contoh yang asas lah untuk mengetahui tentang fungsi sistem saraf ni. Okey, kita pergi next slide. Setakat ni semua faham Faham. Okey, baik. Okey, sekarang kita akan pergi kepada rangsangan. Tadi saya ajar tentang sistem saraf. Ni kita masuk ke topik, dia punya subtopik iaitu rangsangan. Okey. Untuk objektif ni, objektif dalam pembelajaran ni saya nak kamu semua memahamilah konsep rangsangan dan tindak balas badan. Dan yang kedua, menerangkan dengan lebih terperinci mengenai tindak balas rangsangan. Okey. Dalam rangsangan ni dia ada dua perkara. Yang pertama ialah rangsangan terkawal. Okey, rangsangan terkawal ni dia ni tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Lepas tu deria reseptor akan menerima impuls dari saraf. Efektor tu dia yang terima impuls tu. Efektor daripada otot kelenjar akan menghantar impuls tu ke anggota badan. Lepas tu anggota badan kita ni akan bergeraklah untuk bertindak balas. Sebagai contoh yang terkawal. Contoh kalau apa? Contoh kalau kita nak menyentuh sesuatu tu, contoh kita nak sepak bola. Kalau kita nak sepak bola kena tendang kan? Kita tendang, kita hantarlah impuls ke otak. Lepas tu hantar ke otot bahagian kaki untuk kita sepak benda bola tu. Itu salah satu contoh lah untuk rangsangan terkawal. Okey, sebelum saya maju untuk sebelum saya sambung untuk tidak terkawal, Yasir boleh bagi satu contoh rangsangan terkawal. Contoh rangsangan terkawal ni macam kalau kita kita pegang benda panas ke, betul ke ni? Tu nanti saya explain. Tu sebenarnya untuk tidak terkawal lah. Yang terkawal ni benda yang kita memang nak buat, memang kita tahu. Sebagai contoh macam saya sebut tadi, tendang bola kan. Contoh nak ambil sudu. Macam tu lah. Kita nak ambil sudu,
kita hantar impuls ke otak, lepas tu hantar pergi otot bahagian tangan untuk ambil sudu tu. Itu salah satu contoh lah. Cikgu kalau contoh macam nak pukul bola badminton ke macam tu terkawal lah. Itu kira terkawal. Betul-betul. Okay, Okey, maksudnya semua dah faham dah ni. Baik, bagus. Okey, lepas tu saya akan teruskan untuk rangsangan tidak terkawal. Okey. Rangsangan tidak terkawal ni ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Dalam rangsangan tidak terkawal ni, dia melibatkan dua jenis saraf, iaitu seperti yang kita tengok dalam slide ni, saraf medula oblongata dan saraf tunjang. Contoh bagi medula oblongata ni ialah denyutan jantung, pernafasan dan tebisan alio. Contohlah macam denyutan jantung, kita tak boleh kira kan. Kita tak boleh, kita nak stop. Nak stop tak boleh. Nak laju degup pun tak boleh. Maksudnya benda tu tak boleh kawal lah. Dia atas kehendak sendiri. Sama juga dengan pernafasan. Takkan kita nak stop pernafasan kan? Tak boleh. Lepas tu contoh yang melibatkan saraf tunjang. Saraf tunjang ni lain pula. Contoh ni yang macam Yasir sebut tadi. Contoh kalau tangan terkena panas, tu terus kita angkat lah kan tangan, takkan kita nak letak lama-lama. Tu salah satu contoh rangsangan yang melibatkan saraf tunjang. Benda-benda yang boleh orang kata buat kita terkejut lah, macam tu. Cikgu, saya ada satu soalan lah. Okey, boleh tanya. Pasal yang pernafasan tadi, cikgu cakap rangsangan tidak terkawal. Saya rasa macam pernafasan tindak rangsangan terkawal sebab kita boleh tahan nafas ya. Dia memang boleh tahan nafas, tapi contoh untuk pernafasan ni dia benda yang orang kata semula jadi. Benda ni kau tak boleh kawal. Contoh macam kau tidur. Kalau tidur, kau tak boleh kawal tau nafas kau. Kau just bernafas je. Kau takkan kau nak macam nak stop, nak berhenti bernafas, nak laju bernafas, tak boleh. Dia depends dalam setiap situasi lah. Tapi pernafasan ni memang tak boleh kawal lah. Maksud dia kau boleh kawal. Kalau macam nak jogging apa semua kan. Ada tercungap-cungap, benda tu tak boleh kawal dah. Macam tu. Menjawab soalan ke Ipan? Okey, cikgu menjawab soalan. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Nabila Huda, mic dah okey? Belum Saya rasa dia punya mic rosak cikgu. Lah sebab Check dia lah. tengah cakap pun dia tak boleh dengar. Dia tak boleh cakap. Okey, tak apa. Kita teruskan Okey, ni contoh-contoh lah. Contoh-contoh untuk rangsangan macam saya kata tadi. Ini dalam yang atas ni untuk tindakan terkawal. Sebagai contoh, bunyi jaringan telefon. Contoh, okey, saya ambil telefon saya Contoh, telefon ni berdering. Apabila berdering, apa reseptor yang akan dengar? Yang akan benda yang akan first kita buat apa? Kalau telefon ni berdering. Kita dengar. Betul. Kita dengar lah. Dah kalau kita dengar, dia akan dalam reseptor tu akan hantar ke impuls saraf, iaitu dekat otak lah. Hantar dekat otak, lepas tu otak tu pula hantar dekat efektor. Maksudnya hantar dekat otot atau kelenjar lah, dan gerak balas kita akan ambil lah phone tu. Macam tu. Ni contoh dalam anak panah ni, arah aliran impuls lah akan bergerak daripada efektor ke daripada reseptor ke efektor. Macam tu. Ni untuk tindakan terkawal. Maksudnya terkawal ni contoh kita dengar kita boleh ambil, kita dengar kita tak nak ambil pun boleh. Itu maksudnya kawalan tu dari diri kita lah.
Ni lain pula contoh untuk tindakan luar kawalan. Luar kawalan ni efektor dia, okey contoh kita tengah kemas-kemas barang ke apa, tiba-tiba terpegang benda panas. Macam dalam gambar ni terpegang carik panas lah. Contoh tersentuh. Apabila tersentuh tu, efektor tu akan menerima impuls. Lepas tu aliran tu akan melalui saraf tunjang. Dan saraf dia tak terus ke otak tau. Kalau terus ke otak dia kita mungkin sempat berfikir lagi apa ke. Ni dia orang kata automatic. Lepas lalu saraf tunjang dia akan terus pergi ke efektor dan kita dia akan dan merefleks yang cepat lah. Contoh terpijak benda tajam ke, terpegang benda panas terus kita tarik. Ni antara contoh lah. Tindakan luar kawalan dia tindakan refleks lah. Benda ni memang buat dengan berlaku secara cepat lah. Jarak tak pernah saya jumpa orang apa pegang benda panas dia pegang lama-lama. Tak pernah lah. Oh, ada masuk dalam chat Okay, saya baca dulu Saya ada soal daripada Nabila Huda. Saya ada soalan, macam mana kalau kita memang dah tahu air tu panas tapi bila tuang dalam cawan kita terkejut juga air tu panas. Tu dikira terkawal ke tidak terkawal? Tu dia terkawal daripada sebelum kita sentuh. Maksudnya kita nak ambil ke tak? Tu terkawal dari pilihan kita sendiri. Tapi yang jadi tidak terkawal tu apabila kita terkena air panas tu. Kita dah tahu memang itu air panas. Okey. Dari kita lah nak ambil ke tak. Efektor akan hantar dekat otak. Okey. Kata kita nak ambil aja. Kita ambil lah. Tapi yang kita terkejut tu bila air memang kita tahu panas. Tapi dia reseptor ni dia sensitif lah. Kita tahu je panas, kita memang akan terus tarik tangan kita. Dia macam tu lah. Dia kira kalau macam situasi yang Nabila bagi ni kiranya terjadi dalam dua reaction dalam satu situasi lah kiranya. Faham Nabila? Dah untuk soalan tak? Okey, alhamdulillah. Okey, setakat tu jelas slide saya. Lepas ni saya ada bagi sebelum saya nak pergi ke latihan, ada apa-apa soalan? Setakat ni tak ada doktor. Tak ada sih. Okey. Faham lah. Okey, alhamdulillah. Okey. Lepas ni saya akan terus kepada kuis. Saya akan hantar di ruangan chat kuis tersebut. Kejap sebentar Sebentar sekejap saya akan hantar. Salah sikit. Kalau nak tanya apa-apa soalan boleh tanya. Lepas ni saya bagi test kuis lah untuk tugasan tambahan. Lepas tu boleh bagi feedback lah untuk kelas ni. Lepas tu kita bersurai lah. Ya. Tengok buka WhatsApp. Maaf lambat sikit. Okey. Okey, saya dah send link dalam chat tu. Kalau boleh tengok tentang apa ni kuis lah. Kuis tentang rangsangan ni dalam 5 soalan je. Sekarang boleh jawab. Saya akan semak
Saya akan ikut sekali jawab lah kalau macam tu, lagi senang. Boleh masuk tak link tu? Boleh? Boleh. Okey. Boleh start terus. Okey, saya share ni sekarang. Okey. Kita tengok Abil dengan Ipan boleh? Kalau dah habis jawab, boleh tulis dekat ruangan chat dah habis jawab. Saya dah habis jawab, cikgu. Ha. Nanti kau tanya balik je apa yang kau baca. Boleh. Malay kena lagi lah. Malay tak? Balik. Malay ni balik je lah. Okey, saya dah dapat jawab semua. Yang lain boleh share dalam apa? Dalam ruangan chat dapat berapa per 5? Okey, saya stop sharing Okey, Yasir dapat 35. Okey, sangat baik Yasir. Okay, dah siap cikgu. Ni Saya dapat. boleh buat latihan lagi. Ya Iban? Tak. Saya dapat 35 juga cikgu. Okey, baik Iban. Nabila Huda dapat berapa ya? Baik Nabila Huda. Boleh jadi belajar contoh Jadi Irfan, Yasir kalau nak belajar boleh belajar dengan Nabila Huda tentang topik ni. Baik dapat. Okey, masa dah nak habis ni. Saya rasa apa-apalah sebelum apa-apa kesimpulan, siapa nak bagi feedback ke apa? Okey, cikgu, saya ada nak bagi feedback. Boleh. Saya rasa saya faham sikit-sikit lah topik ni, tapi saya rasa saya kena belajar lebih lagi daripada kawan-kawan saya. Sebab saya tidak dapat fokus sepenuhnya tadi masa dalam kelas. Okey, tak apa, saya faham kalau apa belajar online ni agak susah sikit lah. Tapi saya terima kasih lah sebab komitmen yang semua bagi dan saya harap lepas ni boleh belajar boleh buat ulang kaji lah benda-benda macam ni. Topik ni mudah kalau kita nak faham sebab dia
sains ni melibatkan tentang kehidupan kita lah. Maksudnya kita jalani kehidupan ni tiap hari ada sains. Kalau semua boleh dikaitkan. Okey, Ipan dan Nabila Huda ada nak kata apa-apa? Saya faham tentang tajuk ni sebab skor saya tadi 35 tak jelas dekat tu yang tindakan tidak terkawal kan terbagi kepada dua, middle oblong jatah dan saraf tunjang lah. Maybe lepas ni saya kena study lebih sikit lah untuk master dalam topik ni. Betul-betul. Sebab tindakan tidak terkawal ni dia mungkin ada keliru sikit sebab banyak yang benda nak dihafal. Tapi tak apa, boleh buat ulang kaji lepas ni. Habis Nabila Huda okey. Apa-apa kalau nak bagi feedback ke apa, boleh letak dalam ruangan chat Okey, untuk sebagai pengakhir untuk kelas ni, saya nak cakap terima kasih lah untuk pertama kali untuk datang ke kelas saya. Lepas tu apa yang kita pelajari hari ni semua uh, untuk kira perkara asas lah untuk hanya satu subtopik. Dan terima kasih juga sebab korang dah lakukan tugasan semua ni. Dan saya harap lepas ni sebelum kelas kalau boleh buat ulang kaji dulu lah. Jadi sebelum kelas tu korang dah boleh faham, korang dah boleh tahu apa yang korang tak faham, apa yang korang faham. Apa-apa boleh PM saya, tak ada masalah. Okey, saya baca kejap Nabila Huda punya chat ni saya dapat faham tentang rangsangan dengan lebih mendalam. Baik-baik. Okey, baik Nabila Huda. Okey, jadi masa pun dah lebih saya rasa. Okey, saya akan akhiri Webex ni lah. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Jaga diri, stay safe. Ya, Gus. Sama.